Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Ajibah berkaitan dengan nama dan sifat Allah As-Sami' dan Al-Basir. Jadi berkaitan dengan ayat ulul albab yang dibaca tadi, kita nak kupas satu isu berkenaan dengan zikrullah, mengingati Allah. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu golongan yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Baru ni timbul isu, boleh tak berzikir sambil berjoget? Timbul viral dalam Facebook, dalam WhatsApp, kecoh berkenaan dengan amalan zikir sambil menari. Macam-macam fatwa keluar, macam-macam penjelasan hukum keluar. Baik, untuk menjawab persoalan ini ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi. Pertama, isu zikir dengan tarian, dia adalah merupakan suatu isu ijtihadi. Sebab apa disebut isu ni isu ijtihadi? Kerana tidak terdapat nas yang sarih mengharamkan perkara tersebut. Ada tak dalil yang mengatakan bahawa haram berzikir sambil menari? Maka sebahagian ulama dalam aliran tariqat berijtihad antara cara mereka untuk menghayati zikir, mereka gunakan bentuk gerakan badan. Jadi itu sebagai salah satu kaedah yang digunakan dalam sebahagian tarikat. Jadi apabila dia dibincangkan dalam disiplin ilmu tarikat, kita kena faham penghujahan yang mereka kemukakan, hujah-hujah yang mereka kemukakan. Jika kita tidak mahir dalam bidang tersebut, kita jangan sibuk-sibuk. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu nak menghukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menghukum dengan adil. Kita nak hukum tarekat ni sesat sebab apa dia menari sambil berjoget? Soalan pertama, kita ni faham tak disiplin ilmu tarikat? Faham tak? Ya, kalau kita sendiri tak faham, macam mana kita nak hukum orang? Mati oleh Allah SWT sekalian, kita sambung isu ni. Baik, saya bertanya kepada seorang syekh tarikat Syatariyah, Profesor Madya Dr. Syukriyuh Abdullah, berkenaan dengan isu ni. Apabila orang viral tentang tarikat Naqsyabandi Haqqani atau tarikat Naqsyabandi Aliyah yang dikatakan sesat. Sebab apa? Sebab ada anak murid Syekh Nazim ni berzikir sambil joget break dance. Jadi viral dalam Facebook, dalam Twitter, dalam WhatsApp, dalam YouTube. Baik, jadi beliau menjelaskan, secara umumnya dalam disiplin ilmu tarikat ni ada dua. Satu dinamakan sebagai kaedah sunni, iaitu berpaksikan kepada sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi sebut, zikir-zikir, aurat-aurat, kaedah-kaedah yang Nabi nyatakan secara jelas dalam hadis. Dan yang kedua, beliau menjelaskan ada namakan sebagai kaedah ijtihadiyah. Kaedah ijtihadiyah ini dilihat daripada sudut fiqhud dakwah, fiqh dakwah. Jadi beliau menjelaskan, Syekh Nazim Haqqani yang menjadi almarhum tuan guru kepada tarikat Naqsyabandiyah Haqqani yang jadi isu viral sekarang ni,
Jadi nyatakan bahawa beliau ni berdakwah di barat, di UK. Jadi beliau berdakwah kepada golongan yang kaki disco, memang kaki berjoget, rappers, bukan perogol, bukan kaki rap. Rapper kata perogol, bukan, golongan kaki rap. Jadi dakwah beliau kepada golongan ni, dia kumpulkan geng-geng yang suka berjoget ni semua. Maka beliau berdakwah sambil membenarkan golongan ni mengekalkan minat dia. Dia nak berjoget ke, dia nak nari rap ke apa semua. Tapi apabila dengan pendekatan seperti itu, terbuka hati golongan ini untuk menganut Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi pada peringkat awal dakwah, untuk mendekatkan, itu namakan sebagai fiqhud dakwah. Tapi apabila dia ambil gambar, maknanya bukan syarat nak ikut tarikat Naqsyabandi Haqqani kena menari rap, bukan. Maknanya berbetulan orang yang rappers tu dekat barat, dia berzikir sambil dia nari rap, sebab dia baru kenal Islam. Dia nak rasa seronok tu tak tinggal lagi, tapi dalam masa yang sama dia nak zikir kepada Allah. Itu penjelasan beliau. Satu. Yang kedua, apabila kita nak lihat kepada isu ni, apa hukum berjoget? Menari secara umum, apa hukum asalnya? Haram ke harus? Mana Ustaz? Kemah Ustaz. Ustaz keluar fatwa lah. Kaedah dinyatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu, muamalat itu adalah dibenarkan, kecuali ibadat. Kalau ibadat, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadat haram buat, kecuali apa yang Nabi tunjuk saja, kalau ibadat. Tapi kalau dalam surut muamalat, maka asalnya adalah boleh. Maka ambil kaedah ni, apakah hukum asal menari? Tarian itu sendiri. Apa maksud tarian? Iaitu gerakkan badan. Tuan-tuan pernah menari? Siapa yang biasa belajar silat, dia ada menari. Silat tari, kan? Ni nama? Kan? Oh, pengantin kan? Kita silat. Tapi silat tu silat tari. Mana menari? Ada fatwa ulama kata haram. Masa kita bersilat, tari silat tu jadi haram. Syekh Arab yang ada dekat padang pasir, Arab Badui, dia ada tarian Badui dia. Ya tu bunyi. Kan kita tengok dah dokumentari dekat khemah-khemah. Dia menari sebab apa menari? Sebab cara dia nak menunjuk kehebatan perang. Saya pernah pergi ke Aceh tuan-tuan. Tarian dia tarian perang. Tarian perang Aceh. Dengan dia punya pisau bengkok dia tu, dia menari, tapi dalam bentuk tarian. Seperti kita tari silat, silat dalam bentuk tarian. Adakah itu haram? Tak ada fatwa yang mengatakan haram tak? Jadi asal benar. Tapi kenapa setengah tarian jadi haram? Apabila yang menari itu perempuan, kita tengok, dan dia bukan mahram, jadi haramlah kita tengok. Kalau perempuan sama perempuan nak menari, boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang kita senam robik. Senam robik tu kan joget. Senam robik, kalau laki sama laki, haram. Ni geng-geng yang viral kata haram zikir sambil menari ni, pernah tak keluar fatwa senam robik laki sama laki haram? Tak ada. Ya tak? Sebab apa? Sebab dalam batasan syarak. Laki sama laki nak senang robik. Senang robik tu berjoget lah, menari lah, dengan lagu hik-hak, hik-hak, hik-hak gitu kan. Kat UTM tengah kemaruk senang robik. Kalau perempuan sama perempuan boleh, tapi kalau bercampur jadi haram. Sebab apa jadi haram? Timbul fitnah. Gerakan wanita tu tak boleh laki tengok, haram. Jadi bukan menari tu haram, tapi apabila ada elemen lain jadi haram. Baik, jadi sekarang ni tarian itu digunakan dalam semasa menari, dia zikrullah, ingat Allah. Contoh seperti di Turki,
Sebab isu ni banyak berlaku, banyak kalau kita kaji sudut tarikat-tarikat yang menggunakan kaedah tarian ini, banyak yang berasal daripada Turki. Contoh seperti tarikat Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, dijadikan sebagai Sufi punya, Sufi dance, tarian Sufi. Sebab memang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam menyatakan perkara ni, tapi kita melihat kepada prinsip asalnya. Apabila tarian yang tidak disertakan dengan elemen-elemen haram, dan dalam tarian itu dia zikrullah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada masalah. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, gerak tu gerakan, walaupun orang tak nama imam menari. Itu kan, tapi itu satu gerakan. Maksud tarian itu adalah gerakan anggota badan. Jadi secara prinsipnya, pada lihat kepada hukum asal, dia adalah dibenarkan. Tapi kalau nak katakan haram, maka perlu ada dalil. Mana nas yang mengharamkan? Sekarang ni jadi terbalik. Kita pula kena cari dalil mana yang mengharuskan. Tak. Dia tengok kepada asal tu harus ke asalnya haram. Dalam ibadah asalnya haram, jadi kena ada dalil yang membenarkan. Tapi apabila dalam persoalan muamalat, maka asalnya harus. Kamu kata haram, datangkan dalil yang mengatakan haram. Bukan minta kami supaya kemukakan dalil yang mengharuskan, sebab dalil asal harus. Ustaz baca tadi, al-aslu fil asya' al-ibahah, dalil asalnya harus. Tapi sekarang ni bila kata haram, apa dalil haram? Ada tak nas dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang Nabi larang ketika berzikir diharamkan kamu menari? Jika tak ada nas yang jelas, maka dia kembali kepada hukum asal. Dan para ulama dalam disiplin ilmu tarikat menggunakan pendekatan tersebut sebagai uslubud dakwah, sebagai kaedah dakwah. Jadi kemudian timbul isu kasidah pula. Jadi isu kasidah, nyanyi. Tadi menari, ni nyanyi pula. Apa hukum nyanyi? Balik semula kaedah tadi. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asalnya dibenarkan. Nyanyi boleh tak? Boleh. Apa bukti boleh? Yang kita nyanyi Tala'al badru alaina tu. Siapa yang nyanyi? Penduduk Madinah yang menyambut Nabi SAW datang ke Yathrib. Dan yang menyanyi itu bukan hanya orang lelaki, orang perempuan pun menyanyi, menyambut, berkasidah menyambut Nabi SAW datang. Yang kita sampai sekarang kita kekalkan, Tala'al badru alaina. Dah. Kalau boleh Tala'al badru alaina, apa salah ya Hanana? Apa masalahnya? Apa permasalahan dalam kasidah-kasidah yang dibaca? Melainkan jika dalam kasidah itu ada elemen-elemen yang bercanggah dengan hukum syarak. Pernah seorang sahabiah berkasidah di hadapan Nabi, dia puji Nabi SAW berlebihan. Nabi tegur. Nabi bukan tegur larang daripada berkasidah, Nabi tegur lirik kasidah tu suruh betulkan. Kerana dia ada elemen, maknanya mengagungkan Nabi melebihi, maknanya menyamakan dengan Tuhan, Nabi larang. Ini syirik, tak boleh. Tapi kalau dalam lirik itu tiada elemen yang bercanggah dengan hukum syarak, maka tak ada masalah. Okey. Timbul lagi viral yang nyanyi lagu Ya Hanana tu, Habib Syekh bergambar pula dengan Syekh Nazim. Inilah dunia fitnah, tuan-tuan. IT ni memang dia memudahkan kita berinteraksi, tapi jangan lupa dengan kecanggihan IT memudahkan kita dapat dosa kering. Apabila kita suka sebar fitnah, forward dah orang kata Syekh Habib Syekh ni dia adalah pengikut tarikat Naqsyabandiyah Haqqani yang diharamkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Sebab apa? Sebab Habib Syekh bergambar dengan Syekh Nazim. Dah, kalau orang Islam gambar dengan George Bush jadi kafir. Kita nak hujah logik je.
Saya bergambar dengan George Bush atau bergambar dengan Barack Obama sekarang. Barack Obama kan pernah datang Malaysia. Berapa ramai orang Malaysia yang bergambar dengan dia? Jadi kafir belega. Kadang-kadang kita ni main sentimen yang kita terlupa batasan ilmu tu. Adakah dengan hanya sekadar bergambar mengesahkan dia sebagai anak murid? Kalaupun jadi anak murid, apa masalahnya? Yang dikaitkan pula dianggap sebagai anak murid dan sesat. Ini lagi teruk. Bukan setakat Habib Syekh Yahanana, habis dengan Syekh Nuruddin pun kena, dengan Habib Ali Zainal Abidin pun kena. Ini dia dunia fitnah. Mudahnya orang kita ni fitnah ulama' kan? Kita menghormati Habib Zainal Abidin, Syekh Nuruddin, ni ulama'-ulama' yang hebat. Kita nak contohi mereka, tak mampu tuan-tuan. Nak hafal banyak Quran, hadis seperti mereka, tak mampu. Tapi kita mudah je forward. Sebab apa? Ambil gambar hierarki tu. Syekh Nazim duduk atas, Habib Syekh ada, Habib Ali Zainal Abidin ada, Syekh Nuruddin bawah sekali gambar. Ni semua satu kelompok tarikat sesat belaka. Ada kita sahkan, adakah Syekh Nuruddin itu pengikut tarikat Naqsyabandi Haqqani? Betul? Itu maknanya fitnah yang berlaku dalam dunia kita sekarang. Sebab itu bila ada orang tanya saya tentang isu ni, saya kata, yang kita sibuk nak menyesatkan orang kenapa? Yang kita gembira sangat nak forwardkan orang tu sesat kenapa? Apa perlunya? Itu jadi persoalan. Tapi sebab nak seronok, kita kaki forward. Kita rasa seronok kalau ulama' tu dijatuhkan. Seronoklah kita bila betul Syekh Nuruddin yang pengikut Naqsyabandi Haqqani memang pakat sesat. Kita suka benda-benda seperti itu. Berita-berita yang menggembirakan nafsu. Sedangkan kerja kita nak tengok diri kita balik. Kita ni beramal betul ke tidak? Yang kita sibuk nak menyesatkan orang kan? Yang golongan yang suka kaki forward, yang suka menyesatkan orang, ini gitu gini. Berjoget sambil berzikir sesat. Kalau berjoget sesat, kenapa tak cakap artis-artis Malaysia tu sesat lah ke? Pergi tangkap lah. Kan sesat lah berjoget. Dah lah berjoget dedah aurat pula. Adakah berjoget sambil dedah aurat menjadikan dia kafir? Mana kafir? Tak. Itu sebagai amalan fasik, dosa, tapi tak menyebabkan kufur. Tapi apabila dalam tarikat ada zikir sambil berjoget, dia kata sesat, terkeluar daripada Islam. Kenapa double standard? Artis berjoget tak dianggap sebagai sesat, tapi ulama' apabila zikir sambil menari dikatakan sesat pula. Ini perkara-perkara tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam menjawab persoalan seperti ini, saya menyatakan bahawa dia adalah fitnah. Satu, tak jelas. Maknanya fakta-fakta yang dikemukakan tak jelas. Analisa tidak mendalam. Apabila analisa tidak mendalam, bagaimana kita nak memenuhi firman Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu nak menghakimi seorang manusia, hendaklah kamu menghakimi dengan adil. Adakah adil kita menghukum Syekh Nazim, almarhum Syekh tarikat Naqsyabandi Haqqani sebagai sesat hanya kerana kita menonton gambar anak murid dia salam cium tangan pop? Anak murid Syekh Nazim salam pop Kristian dekat Vatican, dia salam dicium tangan. Adakah salam cium tangan pop itu menjadikan kafir? Yang menjadikan tok guru pula dilibatkan dengan kafir? Adakah amalan-amalan itu jadi amalan kufur, amalan syirik kepada Allah? Jadi kita dah menghukum dalam keadaan fakta tak sempurna. Kita duduk dekat mahkamah, kita sekarang jadi hakim. Orang mengadu dekat kita, Syekh ni buat gini, Syekh ni buat gini. Tapi fakta kita tak sempurna, kita pun terus jatuhkan hukuman. Kamu sesat, tindakan kamu ni sesat. Sedangkan fakta kita tak sempurna lagi.
adakah saya seorang hakim yang adil atau zalim? Zalim. Tak adil. Sebab kita tak menelusuri. Sebab tu Syekh Tarikat Syattariyah Profesor Madya Dr. Syukri Yuh Abdullah, beliau pakar manuskrip Alam Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia, menyatakan kalau nak menjelaskan hukum fatwa tentang tarikat dan tasawuf, mesti mengkaji daripada sudut bidang tasawuf dan tarikat sendiri. Sebab mereka mempunyai cara ijtihad yang tersendiri, yang orang lain di luar daripada tarikat dan tasawuf tak faham. Kalau kamu nak faham, bincang dulu, kumpul data dah lengkap, baru kemukakan pandangan. Sebab itu esok tuan-tuan, lusa 21 hari bulan, Akademi Tamadun Melayu ATMA UKM, Akademi Tamadun Melayu UKM akan menganjurkan penjelasan berkenaan dengan tarikat Naqsyabandi di UKM. Siapa yang ada ke lapangan, lusa 21 hari bulan, pukul 9 pagi akan mula penjelasan. Yang dipanggil adalah Syekh Tarikat Naqsyabandi di Malaysia, iaitu salah seorangnya Profesor Madya Dr. Abdul Manan, pensyarah Uniza, di mana beliau adalah syekh yang berautoriti dalam tarikat Naqsyabandi. Dia ada rantaian sanad daripada guru beliau. Beliau ni seorang syekh, beliau yang akan buat penerangan. Apabila dah diviralkan, UKM, ATMA UKM akan buat penerangan ni, yang geng-geng anti Habib, anti Yahanana, anti tarikat ni viral. UKM nak lawan Majlis Fatwa Kebangsaan. Maknanya kita melihat ini adalah dunia fitnah. Kalau betul, kenapa perlu kita viralkan pula? Nak menyalahkan apa yang UKM nak buat? UKM, ATMA UKM nak beri penjelasan. Panggil tokoh sebenar, orang yang memang terlibat dalam tarikat, dan tarikat tu tarikat Naqsyabandi yang menjadi fitnah sekarang ni, yang difitnah, tarikat Naqsyabandiyah. Jadi dipanggil syekh ni bagi penjelasan. Kalau betul kita seorang yang ikhlas dalam mencari kebenaran, kenapa kita salahkan dulu? Dengarlah dulu, dengar penjelasan, kemudian kita berbincang mana yang dia salah, betulkan. Tapi belum berlaku majlis, dah viral lah. Geng-geng viral ni, keyboard warrior, duduk depan nampak macam alim je, baik, padahal dia kaki sebar fitnah. Keyboard warrior memang PL macam tu. Depan penakut kecut, ngalahkan tikuh depan kucing, tapi belakang dialah handal. Ini fitnah keyboard warrior ni. Dia hanya berani belakang je, depan nampak baik, senyap. Jadi ini dunia fitnah tuan-tuan. Jadi sebab itu pendirian kita sebagai seorang Muslim, apabila suatu isu dimainkan kepada sesama saudara seagama kita pun, Nabi SAW menyatakan, man satara aurata akhihi satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menyembunyikan keaiban saudara seagamanya, Allah akan menyembunyikan keaiban itu di hari kiamat kelak. Kalau seorang manusia biasa Muslim pun Nabi suruh kita jangan hebahkan keaibannya, ini pula kita hebahkan keaiban ulama. Macam mana? Kita hebahkan, berbangga pula kita menghebahkan keaiban ulama. Bangga kita kalau dapat kaitkan Syekh Nuruddin dengan Syekh Nazim sesat apa semua, jadi bangga pula kita. Sedangkan Nabi kata, apabila melibatkan saudara seagama, tutup dulu, tutup. Kalau nak dapat maklumat, Allah kata, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu khabar, siasat dulu. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan rasa menyesal. Kerana apa? Kerana kamu menyebarkan berita tanpa menyiasat terlebih dahulu. Jadi Allah dah jelaskan, datang kepada kamu seorang yang fasik. Para ulama mentafsirkan, seorang yang fasik itu sama ada individunya fasik atau berita itu fasik. Macam mana berita fasik? Iaitu berita yang tak jelas betul salahnya.
Dia ambil contoh yang gambar hierarki Syekh Nazim, Syekh Habib Ali Zainal Abidin, Syekh Nuruddin Banjari, yang gambar tu kan, yang diviralkan tu. Soalan kita, betul ke tak gambar tu? Maknanya betul ke silsilah di mana ulama-ulama ni adalah mengikut tarikat Naqsyabandi Haqqani? Itu satu benda yang kita boleh fikirkan. Betul ke? Adakah hanya kerana viral dalam WhatsApp, viral dalam Facebook sudah dianggap betul? Tidak. Maknanya berita itu sendiri adalah berita fasik. Walaupun yang viral tu ustaz tapi berita tu fasik. Maka bila berita fasik atau individu fasik dapat maklumat tu, Allah kata fatabayyanu, siasat. Kalau tak mampu siasat, jalan selamat senyap, tutup. Tak payah sebar, tak payah cara tuan-tuan. Tak payah cara. Sebab persoalannya, apa untung untuk iman kita? Bertambah iman ke? Kalau kita tahu benda-benda tu sesat, fasik, tak. Jadi sebab itu ada orang tanya, saya tanya, awak nak masuk tarikat ke tak? Kau nak masuk tarikat, masuk ikut jalan dia. Pergi jumpa syekh tarikat, tanya. Tapi kalau tak nak ikut tarikat, buat apa sibuk-sibuk? Itu soalannya. Yang kita pergi sibuk tarikat tu sesat, tarikat ni sesat, tanya, awak nak masuk tarikat ke tak nak? Adakah wajib masuk tarikat? Tak. Itu adalah pilihan individu. Cara dia nak mendekatkan diri dengan Allah. Nak ikut tarikat, pergi jumpa syekh yang sebenar. Tanya dia, betul ke tarikat ni begini, tarikat tu begini, tarikat tu begini. Tanya pihak yang betul, syekh yang betul. Tapi kalau rasa-rasa diri tak nak ikut tarikat, buat apa sibuk-sibuk orang tarikat? Banyak lagi kerja kita. Quran pun tak boleh baca lagi. Nak khatam Quran sebulan sekali pun payah. Apa kita sibuk ke benda-benda viral seperti itu? Inilah cabaran di akhir zaman, tuan-tuan. Fitnah yang mudah berleluasa, yang terkadang kita pun terpalit juga. Dalam keadaan kita, sebab itu Nabi kata, aku nak bertemu pada waktu pagi dalam keadaan aku tak nak dengar berita buruk tentang sahabatku. Itu Nabi. Walaupun Nabi tahu sahabat-sahabat baginda ada buat salah, tapi Nabi kata, kalau boleh jangan cerita dekat aku keburukan sahabatku. Sebab apa? Sebab Nabi nak bersangka baik kepada para sahabat. Kalaupun sahabatnya buat dosa maksiat, dia bertaubat kepada Allah, dia mohon mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Jadi tak rosak hati. Tapi sekarang ni bila dunia dah begitu, ialah dunia tanpa sempadan, dunia di hujung jari, IT begitu canggih, gadget begitu canggih, menyebabkan banyak sangka-sangka buruk kita kepada sesama umat Islam berlaku. Dan bukan hanya sekadar sesama kita, kita dengan ulama' pun bersangka buruk. Orang tu gini, orang tu gini, orang tu gini, yang akhirnya hati kita sendiri rosak. Yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita tak boleh nak jaga, kita tak boleh nak pelihara, sebab kita tak mampu untuk menyembunyikan keaiban saudara seagama kita. Sedangkan prinsipnya Nabi kata, kalaupun seorang itu salah, sembunyikan. Kalau nak dakwa dia, dakwa dekat mahkamah, bukan dakwa dalam Facebook, bukan dakwa dalam WhatsApp. Tak. Betul dia salah, betul dia sesat, adukan di pihak berkuasa agama, buat laporan polis, biar mahkamah yang buat keputusan, ada hakim di sana, kita senyap. Dah. Dipanggil sebagai saksi, kita bagi saksi. Tapi sekarang mahkamah di mana? Rakyat mahkamah negara. Maka kita pun buat mahkamah kita sendiri, mahkamah handphone. Kita hukum orang guna handphone ni. Orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah. Kita pun jadi hakim tak bertauliah, dapat dosa kering. Itulah komen sikit lah tentang isu tersebut. Wallahu a'lam.